Of course lah ramai suri-suri rumah. Jenis-jenis garam yang ada. Yang pertama adalah garam makan. Garam yang biasa kita gunakan dalam makanan, iaitu di mana bentuk dia dalam bentuk halus, butiran kecil, digunakan dalam proses memasak. Biasanya garam ni diiodinkan, di mana dia ditambahkan untuk membantu untuk dapatkan keperluan yang secukupnya dalam diet. Dia penting untuk mengelakkan penyakit goiter, satu kondisi kelenjar tiroid. Di mana garam makan ni ataupun garam halus yang biasa kita gunakan dalam makanan ni, dia mengandungi 40% sodium. Garam yang kedua kita ada garam laut, iaitu garam laut ni dia terdapat dalam bentuk halus ataupun kristal yang besar sikit lah. Dia dihasilkan melalui penyejatan daripada air laut. Garam laut ni dia mengandungi kesan mineral lain yang mungkin membawa perisa berlainan dalam makanan tetapi tak mendatangkan sebarang kebaikan kepada kesihatan. Dan garam laut ni juga masih merupakan sejenis garam dan mengandungi jumlah sodium yang sama dengan garam-garam yang lain. Untuk kita punya pengambilan garam dalam sehari, seorang 1 sudu teh sahaja bersamaan dengan 5 gram. Kita tak boleh ambil garam yang berlebihan. Sebab macam kita tahu garam ni pun dia ada keburukan dia juga kan. Contohnya macam darah tinggi dan sebagainya. Yang ketiga, jenis yang ketiga adalah garam kosher. Selalu digunakan untuk menambah tekstur rangup dalam makanan ataupun minuman. Untuk setiap sudu teh garam kosher ni mengandungi kurang sodium berbanding sudu teh garam biasa, kerana garam ni lebih kasar dan sukar untuk muat sepenuhnya dalam sudu. Yang keempat, Izwani? Yang keempat, garam ni selalu orang guna. Garam ni memang famous lah, iaitu garam bukit Himalaya yang colour pink tu ataupun yang colour merah jambu. Garam ni dikenali sebagai garam penyudah kerana ia biasanya digunakan pada akhir masakan untuk menambah tekstur kerangupan pada makanan. Of course lah ramai suri-suri rumah, perempuan tuan-tuan yang masak. Kalau kat rumah tu memang boleh kata setiap orang sekarang mesti ada garam Himalaya pink ni. Garam bukit Himalaya pink ni dia mengandungi kesan mineral namun tiada kebaikan tambahan dari segi kesihatan. Dan dia juga mengandungi sodium yang sama dengan garam yang lain. Yang kelima adalah garam gantian, di mana garam ini menggantikan sebilangan atau kesemua sodium dengan potasium, magnesium ataupun mineral lain. Cakap light salt ni adalah garam yang mengandungi separuh sodium klorida dan separuh potasium klorida. Jadi garam gantian ni juga digunakan oleh mereka yang nak mengelakkan sodium dalam diet. Tapi bagi anda yang nak gunakan garam gantian ni perlu dapatkan nasihat daripada doktor pakar dulu terutamanya sekiranya anda mempunyai masalah buah pinggang. Yang ni bahaya. Kalau anda nak gantikan garam makanan tu ataupun garam Himalaya ke, garam kasar ke, garam laut ke, nak gantikan dengan garam gantian yang ada potasium, magnesium dan mineral lain, perlu dapatkan nasihat daripada doktor pakar sendiri, terutamanya sekiranya anda mempunyai masalah buah pinggang yang teruk. Jadi yang keenam adalah garam perasa. Garam perasa ni adalah garam yang dicampur dengan herba dan perisa seperti garam sederi, garam bawang putih ataupun garam bawang merah. Jika anda ingin mengurangkan sodium di dalam pemakanan anda, adalah lebih baik menggunakan herba-herba dalam bentuk yang asli. Betul. So yang ketujuh kita ada garam buluh. Garam buluh ni diberikan nama sebagai garam buluh sebab penghasilan garam ni menggunakan buluh untuk menambahkan khasiat garam, katanya lah. Untuk menghasilkan garam buluh, garam kasar atau garam laut ni akan dimasukkan di dalam buluh dan dibakar untuk meningkatkan khasiat garam tersebut. Tetapi garam yang dimasukkan ni ke dalam batang buluh tu mestilah berusia 3 tahun ataupun lebih, di mana kandungan potasium dia lebih tinggi daripada garam laut. Tapi jumlah sodium dia masih sama.